Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemberi maklumat lapor polis dakwa diugut bunuh. Wah, isu paling panas di Malaysia sekarang ini melibatkan pendedahan 8 adun dan seorang pemimpin tertinggi negeri dikatakan terlibat dalam perbincangan rasuah yang melibatkan sehingga 4 juta ringgit. Yang menariknya, sudah ada beberapa negeri yang diramal yang dikatakan terlibat di dalam kes rasuah tersebut. Antara yang paling mengejutkan ialah sebuah audio yang telah pun tersebar luas menyatakan ada logat negeri tertentu yang dikenal pasti mempunyai logat tersendiri dan telah pun menimbulkan tanda tanya banyak orang. Tak nak sebutlah negeri apa, anda boleh cari dalam media sosial negeri apa yang dikaitkan itu, dan salah seorang adun telah dikenal pasti dan telah pun menafikan perkara tersebut. Hari ini yang menggemparkan kita ialah betapa kesiannya pemberi maklumat yang didakwa memiliki 8 audio, 8 video yang meminta perlindungan daripada SPRM dan telah menulis surat kepada kepada Perdana Menteri Malaysia, dan kali ini beliau telah pun mendakwa, telah pun diugut bunuh. Wow, kesiannya kan? Pemberi maklumat lapor polis kerana dakwa diugut bunuh. Macam mana ceritanya? Pemberi maklumat skandal rasuah yang menarik perhatian ramai sejak beberapa hari lalu membuat laporan polis kerana mendakwa dia menerima ugutan bunuh. Menurut laporan polis yang dibuat malam tadi, pemberi maklumat terbabit berkata dia menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nombor yang tidak dikenali. Netizen yang bijak dalam benda ini mula menganalisis, kata mereka, mustahil SPRM ataupun polis tidak dapat mengesan telefon yang digunakan itu kalau benar betul pemberi maklumat ini dihubungi melalui WhatsApp dan dihubungi ugutan tersebut. Jadi polis sebenarnya boleh membuat laporan, boleh membuat siasatan, kata netizen. Tidak tahulah sejauh mana kebenaran dakwaan tersebut. Kata pemberi maklumat tersebut, melalui panggilan selama kira-kira 16 saat itu, seorang lelaki mengugut dalam bahasa Cina mendakwa dia daripada kumpulan pembunuh upahan yang diarahkan untuk membunuh individu terbabit dalam tempoh 24 jam jika gagal menutup mulut. Dia berkata itu adalah amaran terakhir untuk saya. Pemanggil itu turut menghantar gambar pistol dan peluru serta gambar seorang lelaki yang ditembak dan terbaring di atas jalan. Saya sangat takut, kata beliau. Saya takut keselamatan diri saya dan keselamatan keluarga saya, katanya lapor itu dilihat Malaysia Kini. Pemberi maklumat terbabit turut menghantar imej yang diterimanya kepada Malaysia Kini. Foto lelaki yang ditembak itu ialah bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang maut dibunuh semasa berkempen menjelang pilihan raya negara itu pada tahun 2022. Berdasarkan ugutan itu, pemberi maklumat meminta Malaysia Kini tidak menyebut balai polis mana laporan berkenan dibuat kerana ia akan mendedahkan lokasinya. Pemberi maklumat itu menjadi tajuk utama sejak Sabtu lalu selepas Malaysia Kini melaporkan bahawa dia mendakwa mempunyai 8 video menunjukkan adun berbincang mengenai wang. Dia mendakwa bahawa ia adalah rasuah yang diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan mereka untuk projek di negeri terbabit. Semalam, Malaysia Kini melaporkan pemberi maklumat melalui firma guaman Izzuan Mazniza Kamil and Associate menghantar surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta campur tangannya berhubung permintaannya untuk perlindungan dan kekebalan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sabtu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menggesa pemberi maklumat membuat laporan tetapi menyatakan bahawa Pesuruhjaya atau Suruhanjaya itu tidak boleh memberikan jaminan hitam putih bahawa dia tidak akan disiasat atau didakwa tanpa maklumat terperinci.
Kata Azam, undang-undang menyatakan bahawa apabila individu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang. Bagaimanapun perlindungan tersebut boleh terbatal jika individu berkenan turut terbabit dalam kesalahan itu. Apa komen anda untuk isu kali ini? Salah satu komen daripada netizen menyatakan bahawa Sunshine kata dua-dua kena siasat, pemberi dan juga penerima. Wah, itu banyak yang setuju. Kalau tiada yang menerima, tiada juga memberi. Kalau tiada memberi, tiada penerima, kata mereka. Purple Mouse kata, tahu pula takut. Kenapa segala bukti aduan dan sebagainya perlu digembar-gemburkan di media sosial? Tidak terus ke SPRM atau ke PDRM saja secara rahsia. Meski ke di media sosial kan. Ini kes berat, bukan nak cari glamour atau follower atau nama, kata Purple Mouse. Sekian dulu, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, tular audio rasuah 500.000 saja. Kini ramai yang meneka. Ianya macam berlaku di Sabah, YB Sabah. Dipetik daripada Harapan Daily. Benarkah kes rasuah yang membabitkan 8 adun dan 1 orang pemimpin tertinggi negeri itu betul-betul berlaku di Sabah? Maklumlah sekarang ini di Sabah panas bakal mendatang, iaitu pilihan raya negeri ke-17. Macam-macam strategi dirancang. Rancangan strategi menjatuhkan musuh pun sudah dimula dilaksanakan. Modus operandinya mudah saja. Mahu menjatuhkan kepimpinan. Siapa saja pun boleh kena dan apa saja boleh berlaku. Tekniknya pelbagai. Sekarang ini dengan teknologi AI yang meluas, itu pasti akan digunakan kesempatan, lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang AI. Bayangkanlah, gambar yang tidak bercakap pun boleh bercakap. Gambar yang tidak bergerak pun boleh bergerak. Ucapan yang tidak pernah dibuat pun boleh dibuat. Semuanya itu bergantung satu klik sahaja, yaitu teknologi AI. Jadi, hari ini kita digemparkan pula apabila audio rasuah RM5.000 saja tular. Ramai yang meneka macam YB Sabah. Wah, betulkah YB Sabah? Yakinkah anda itu YB Sabah? Tapi yang menariknya, bayangkan RM500.000 dalam tular audio tersebut menyebut RM500.000 saja. Macamlah RM500.000 itu sikit. RM500.000 itu bukan sikit, saudara, itu sangat banyak. Terlebih lagi kalau itu melibatkan rasuah. RM5 pun tetap rasuah, RM50 pun tetap rasuah, RM500.000 lagilah rasuah. Tular audio ringkas yang dikaitkan dengan perbincangan rasuah melibatkan seorang ahli politik apabila warganet meneka. Rakaman suara itu seperti milik wakil rakyat atau YB dari Sabah. Menerusi siaran Malaysia Kini yang memperoleh klip rakaman audio tersebut daripada pemberi maklumat, pemimpin parti politik itu juga menyebut tentang mesyuarat di peringkat bahagian. Pasal duit itu sudah saya pakai untuk saya punya bahagian meeting hari itu, kata video tersebut. Saya buat mesyuarat besarlah, kata individu berkenan dalam sedutan rakaman suara itu. Rata-rata berpendapat ahli politik berkenan seperti dari Sabah berdasarkan logat yang kedengaran. Hal itu turut diakui rakyat Sabah sekaligus mendesak pemberi maklumat segera membuat aduan rasmi kepada SPRM untuk tindakan pihak berkuasa seterusnya. Ada yang membuat komen, buat malu orang Sabah saja. Karakter level kedai runcit kampung, katanya. We do not need compromise politician, kata seorang netizen. Kalau Sabah ngam, tangkap semua yang rasuah. Jalan raya berlubang-lubang.
pendatang tanpa izin, pati berlambak-lambak, kata komen netizen. Selalu orang Sabah kata semenanjung makan duit, Sabah dan Sarawak. Kali ini jelas suara orang YB Sabah, demikian antara komentar warganet. Memetik Malaysia Kini, rakaman tersebut merupakan perbincangan seorang adun dengan seorang ahli perniagaan berhubung syarat memulangkan RM500,000 yang diterimanya sebagai balasan menyokong projek di sebuah negeri. Ahli politik berkenan mengatakan dia akan memulangkan jumlah itu secara berfasa sejak lesen untuk projek tersebut dibatalkan. Terdahulu, media melaporkan terdapat kira-kira 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit dipercayai sebagai balasan untuk mendapatkan projek di sebuah negeri. Bagaimanapun, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan belum menerima sebarang aduan rasmi mengenai dakwaan tersebut. Sekian untuk kali ini, tinggalkan komen Anda.